Oke, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Saiful Azri dan rekan-rekan sekalian. Saya Azman bin Abdullah dari Fakulti Pendidikan Psikologi dan Pendidikan, bernomor matriks BP 22110339. Oke, pada hari ini saya ingin membentangkan tentang kursus integriti dan anti rasuah. Oke, pertama sekali saya ingin memberi pengenalan tentang integriti anti rasuah. Yang pertama sekali saya ingin memberi pengenalan tentang budaya rasuah. Oke, yang pertama kita masuk kepada budaya rasuah. Budaya rasuah boleh diamalkan dan diumpamakan seperti bara api yang boleh menjatuhkan sebuah kerajaan dan bangsa dan negara. Oke, seterusnya pula rasuah juga boleh ditafsirkan sebagai pemberian atau penerimaan uang, sogokan, commission, pelincir, duit kopi, angpau, kau, tim, dan under table money. Bagi rujukan ini saya ambil daripada SPRM pada tahun 2017. Oke, seterusnya dari sudut Islam pula, rasuah ini merupakan satu amalan yang dikutuk dan dicela di sisi agama karena amalan ini meninggalkan kesan yang buruk terhadap masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi negara. Dan akhir sekali ialah sejarah dunia juga merekodkan bagaimana gejala rasuah telah banyak mendatangkan kemusnahan kepada negara dan bangsa. Oke, ini adalah pengenalan dari kumpulan kami. Saya akan teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan bagaimana hadiah menjadi rasuah dalam bentuk uang. Saya akan memberikan definisi apabila hadiah menjadi rasuah dalam bentuk uang, yaitu uang dijadikan ganjaran untuk mendapatkan sesuatu diinginkan secara sembunyi atau bersifat pribadi. Sebagai contoh, mata wang kripto, budaya memberi angpau atau duit raya, dan duit kopi. Duit kopi ialah rasuah yang berbentuk uang namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Duit kopi sering berlaku dalam kehidupan seharian masyarakat. Sebagai contoh, seorang anggota polis menerima duit kopi daripada orang awam supaya tidak disaman. Saya akan memberikan satu situasi, yaitu rasuah yang dikategorikan sebagai hadiah dalam bentuk uang yang dilakukan sama ada dalam jumlah sedikit maupun banyak adalah sama sahaja kesalahannya di sisi undang-undang. Oleh itu, kesimpulannya, rasuah yang dikategorikan sebagai hadiah dalam bentuk uang yang dilakukan sama ada dalam jumlah sedikit maupun banyak tetap juga menyalahi undang-undang yang telah ditetapkan dalam Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nuri Syaratun binti Ismail. Saya akan membentangkan isi yang seterusnya, yaitu berkaitan jawatan. Jawatan merupakan sesuatu kedudukan dalam pekerjaan yang menentukan tugas seseorang. Contohnya, ketua pengarah, perdana menteri, dan lain-lain. Di sini saya akan menerangkan bagaimana hadiah jawatan boleh dijadikan sebagai rasuah. Yang pertama, seseorang individu yang menerima sebarang jawatan boleh menjadi habuan untuk setia dan sentiasa menyokong terhadap pihak yang memberinya. Sebagai contoh, isu yang berlaku di negara kita sendiri, yaitu di mana pengarah komunikasi Amanah Nasional Khalid Samad telah menyatakan Presiden PAS, yaitu Tan Sri Abdul Hadi, telah terlibat dalam kegiatan rasuah kerana telah menerima sebarang jawatan dalam kerajaan sebagai habuannya untuk terus menyokong pemerintahan Perikatan Nasional. Halangan kenaikan pangkat bagi penjawat awam merupakan salah satu sebab mereka terlibat dalam kegiatan rasuah. Hal ini telah memberi tekanan kepada penjawat awam untuk menyuarakan atau melaporkan apa-apa kegiatan rasuah dalam agensi mereka sendiri. Kesimpulannya, jawatan yang tinggi dan berpengaruh senang terlibat dalam kegiatan rasuah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Nurul Anis binti Omar Ali. Nomor matriks saya ialah BB 22110355. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai topik bila hadiah menjadi rasuah. Terdapat 3 definisi hadiah. Yang pertama merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, hadiah merujuk kepada pemberian atau ganjaran kerana penghargaan untuk kenangan dan sebagai penghormatan. Yang kedua merujuk kepada media permata.
Menurut media Permata, hadiah ditaklifkan sebagai pemberian tanpa mengharapkan sebarang balasan dan bermaksud sebagai penghormatan atau pujian ke atas seseorang penerima hadiah. Yang ketiga ialah merujuk kepada Kamus Al-Fiqih. Menurut Kamus Al-Fiqih, hadiah adalah memberikan kuasa pemilikan sesuatu tanpa mengharapkan sebarang gantian atau pertukaran iwat sebagai penghargaan. Isi saya yang pertama ialah hadiah boleh menjadi rasuah sekiranya nilai hadiah yang diberikan kepada seseorang individu itu tidak setimpal dengan maksud hadiah. Sebagai contoh, kita memberikan hadiah kepada seseorang atas perkhidmatan yang telah ia jalankan terhadap kita. Namun hadiah yang kita berikan tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi berbanding dengan perkhidmatan yang ia telah jalankan. Di situ terdapat unsur rasuah yang telah berlaku tanpa kita sedari. Isi saya yang kedua ialah hadiah boleh menjadi rasuah sekiranya pemberian hadiah tersebut sebagai umpan untuk menjerat individu sasaran untuk memenuhi hajat si pemberi hadiah. Kebanyakan pemberi rasuah mempunyai niat mereka yang tersendiri, seperti ada udang di sebalik batu. Individu-individu yang mempunyai nilai integriti yang tinggi, mereka akan dapat membezakan sekiranya pemberian hadiah tersebut ada mempunyai unsur rasuah ataupun tidak. Manakala individu yang tidak mempunyai integriti yang tinggi, mereka tidak akan dapat membezakan sekiranya pemberian hadiah tersebut ada berunsurkan rasuah ataupun tidak. Isi saya yang terakhir ialah hadiah boleh menjadi rasuah sekiranya pemberian hadiah tersebut bernilai tinggi atau mahal untuk mempengaruhi keputusan si penerima hadiah tersebut. Sebagai contoh, sewaktu pemilihan kenaikan pangkat, kita memberikan hadiah bernilai tinggi kepada orang-orang tertentu, seperti jam Rolex dan juga beg tangan Gucci. Dalam hal ini, kita dapat mempengaruhi keputusan-keputusan si penerima hadiah supaya mereka dapat mengundi kita untuk naik pangkat. Di situ juga terbukti bahwa wujudnya unsur rasuah. Apa yang dapat saya simpulkan ialah pemberian hadiah kepada seseorang merupakan perbuatan yang mulia dan amat digalakkan dalam kehidupan seharian. Namun begitu, pemberian hadiah juga boleh menjadi rasuah sekiranya si pemberi hadiah mempunyai niat tertentu di sebalik pemberian hadiah tersebut. Oleh itu, saya mengharapkan ketika kita memberikan hadiah kepada seseorang, kita mestilah berunsurkan ikhlas tanpa mengharapkan sebarang balasan. Salam sejahtera, nama saya Cynthia Analat, nombor matriks BF 22110177. Saya akan membentangkan isi diskaun, iaitu rasuah dalam bentuk diskaun. Diskaun ini biasanya merupakan penawaran sesuatu barang dengan harga yang lebih rendah berbanding dengan harga yang ditawarkan sebelumnya. Sesuatu barang yang mempunyai diskaun akan mempamerkan dua harga, yaitu harga sebelum diskaun dan juga harga selepas diskaun. Barang yang mempunyai diskaun tersebut juga akan mempunyai ungkapan seperti diskaun, pengurangan harga, belian terbaik, harga terbaik dan sebagainya. Bagaimana diskaun ini boleh menjadi rasuah? Diskaun ini boleh menjadi rasuah apabila dilakukan secara haram atau tidak sah. Diskaun dalam bentuk rasuah ini dilakukan sama sahaja seperti diskaun yang sah, di mana dia akan menawarkan pengurangan harga yang jauh lebih rendah berbanding dengan harga asal. Tetapi perbezaannya adalah diskaun dalam bentuk rasuah dilakukan tanpa pengetahuan pihak berkuasa ataupun orang ramai. Rasuah dalam bentuk diskaun juga dilakukan dengan cara bersembunyi. Rasuah dalam bentuk diskaun ini biasanya dilakukan bagi menyembunyikan kesalahan atau kesilapan seseorang dalam sesuatu situasi.
Mereka yang melakukan rasuah ini akan menawarkan dan menerima rasuah diskaun kerana dapat membayar dalam nilai yang rendah berbanding dengan hukuman yang berkait dengan kesalahannya. Sebagai contoh, pengurangan saman trafik secara haram. Pengguna jalan raya yang telah melakukan kesalahan akan diberikan kompaun RM200 sebagai contohnya dan diminta untuk membayar RM100 sahaja oleh polis yang melakukan kerja tersebut. Sekiranya pengguna jalan raya yang melakukan kesalahan tersebut menerima rasuah daripada pihak polis tersebut, pihak polis akan memadamkan nama pesalah tersebut dalam sistem mereka sendiri dan wang yang mereka terima daripada penerima rasuah tersebut ataupun pesalah pula akan dikongsikan oleh pihak polis itu sendiri kepada rakan subahat kepada rakan subahat yang melakukan kepada rakan subahat mereka. Jadi walaupun rasuah dalam bentuk diskaun ini amat memudahkan kita, iaitu dapat membayar denda ataupun perkara lain dengan harga yang lebih murah, janganlah kita menerima kerana hukuman yang akan kita terima sekiranya disabitkan kesalahan dan ditangkap melakukan rasuah adalah lebih berat. Sekian sahaja daripada saya. Selamat petang kepada doktor. Nama saya Evelyn Priscilla Mau, anak Thomas, pelajar yang memegang kad matriks nombor BC22110032, akan membentangkan tajuk kecil iaitu rasuah undi yang merupakan tugasan yang telah diamanahkan kepada saya. Pada pendapat saya, rasuah undi dapat berlaku melalui 3 cara, iaitu wang kertas, penyalahgunaan kuasa kaki tangan dan melalui unsur jenayah. Saya akan mengulas lebih lanjut berkenaan dengan wang kertas. Rasuah undi melalui wang kertas berlaku apabila seseorang calon membeli undi bagi tujuan mempengaruhi pengundi untuk mengundi calon tersebut dalam pilihan raya. Kedua, menyalahgunaan kuasa kaki tangan juga berlaku kerana segelintir daripada kaki tangan yang bertugas semasa pilihan raya tidak bertanggungjawab atau amanah kerana termakan dengan pemberian hadiah yang lumayan seperti kereta, rumah, wang dan pelbagai lagi cara yang lain untuk merasuah mereka. Pemberian hadiah ini adalah daripada parti yang bertanding kerana ingin melakukan unsur penipuan dengan menyuruh kaki tangan tersebut menipu semasa sesi pengiraan undi. Dan yang terakhir adalah melalui unsur jenayah. Apabila seseorang individu membuat ancaman terhadap parti politik yang bertanding supaya mereka mengundurkan diri. Penjenayah ini terjadi dari segi perbuatan yang tidak baik dengan menghancur atau mengganggu bendera, papan tanda dan sebagainya yang milik parti politik yang lain. Ketiga-tiga ini adalah perkara yang menyebabkan rasuah undi sering terjadi di dalam negara kita Malaysia. Oleh itu, saya sarankan agar masyarakat lebih peka terhadap sekeliling dan perlulah menjadi seorang insan yang adil dan jujur dalam melaksanakan sesuatu perkara. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, cadangan yang pertama, komited dan telus membanteras gejala rasuah. Pihak kerajaan perlu komited dan telus membanteras gejala salah guna kuasa dan rasuah bermula dari pemimpin negara, khususnya yang berlaku di kementerian dan jabatan atau agensi kerajaan. Budaya kronisma dan nepotisma mesti dirobohkan kerana ia telah menjadi benteng bagi melindungi para pelaku rasuah dan salah guna kuasa dalam struktur pentadbiran kerajaan. Sistem kerja yang telus akan dapat membantu menangani kegiatan rasuah seperti menolak pemberian hadiah seperti suapan atau sogokan daripada pelanggan.
Yang kedua, tindakan agresif pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Institut Integriti Malaysia IIM. Dua institusi penting ini perlu digerakkan secara agresif bagi mencapai objektif Pelan Anti Rasuah Nasional NACP. SPRM berperanan sebagai badan pelaksana berkuasa melakukan pendakwaan berkaitan rasuah, manakala IIM berperanan membangun dan menjayakan agenda pembudayaan integriti dalam agensi kerajaan, korporat serta komuniti setempat. Cadangan yang terakhir adalah menggiatkan pendidikan anti rasuah dalam kalangan masyarakat. Pihak SPRM perlu menjalankan pendidikan anti rasuah kepada masyarakat dengan lebih agresif kerana pendidikan merupakan salah satu daripada strategi SPRM untuk menangani rasuah. Fokus utama aktiviti pendidikan ini ialah menyampaikan maklumat anti rasuah secara berterusan kepada setiap lapisan masyarakat, seterusnya meningkatkan kesedaran dan keyakinan masyarakat terhadap usaha pencegahan rasuah di Malaysia. Pendidikan ini juga bertujuan untuk membangkitkan kesedaran dan tanggungjawab dalam memerangi rasuah serta menyemai nilai integriti dan anti rasuah dalam setiap lapisan masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masita binti Abu Samah, nombor matriks BB22110339. Kesimpulannya, masyarakat pada umumnya masih tidak begitu jelas sama ada pemberian atau penerimaan sesuatu hadiah itu boleh mengikut undang-undang dan peraturan yang ada. Pada pandangan kasar, pemberian dan penerimaan hadiah dianggap sebagai sesuatu yang baik dengan tujuan untuk mengeratkan hubungan dan tali silaturahim. Tetapi, pemberian hadiah kepada seseorang yang boleh membuat keputusan atau orang yang mempunyai pengaruh boleh menjadi rasuah apabila ia diberikan dengan tujuan untuk kepentingan perniagaan atau pemberian si pemberi. Sekiranya sesuatu pemberian itu tanpa sebarang masa disampaikan secara tertutup dan cuba menyorokkan daripada diketahui oleh orang, sudah pasti ada tujuan yang tidak benar. Berkemungkinan besar ianya adalah satu bentuk sogokan atau rasuah yang bertujuan untuk menyampaikan sebarang hajat. Secara umumnya, ekonomi negara akan menerima beberapa impak ketara akibat rasuah yang berleluasa, antaranya peningkatan kadar inflasi yang tentunya akan meningkatkan kos sara hidup rakyat sekaligus mengurangkan kualiti hidup mereka. Paling ditakuti jika rasuah sudah membara di Malaysia sehingga menjadi budaya. Dalam keadaan ini, usaha menyingkirkan amalan rasuah akan menjadi sangat sukar. Oleh itu, pemberian dan penerimaan hadiah perlulah dibuat dengan berhati-hati dan tidak diambil mudah kerana ia boleh memberikan persepsi negatif dan mencemarkan nama baik individu dan organisasi. Sekiranya wujud perasaan sangsi atau muskil berhubung pemberian dan penerimaan hadiah, rujukan boleh dibuat dalam laman web SPRM di media sosial. Semoga setiap di antara kita menjalankan obligasi masing-masing, khususnya penguatkuasa, agar polemik ini diselesaikan dengan cepat.